Berjaya pada saya senang. Tapi yang susahnya sebenarnya nak maintain kejayaan tu tadi. Bila kita dah capai tu tadi, kita kena ubah lagi matlamat kita kepada yang lebih baik, kepada yang lebih tinggi. Kita tak boleh selesa dengan apa yang kita dah capai. Perubahan ni adalah satu kemestian. You tak boleh elak, you tak boleh tolak. Kalau you tak nak berubah, dunia tetap berubah. Perubahan ni dia tak akan selesa. Sebab kita tak biasa. Tapi kita akan selesa apabila kita dah biasa nanti. Dan of course, bila dalam proses perubahan tadi akan ada masalah. Bila ada perubahan daripada segi teknologi, apa yang patut buat? Cepat-cepat belajar. Yang penting dalam bisnes ni, nombor satu, buat kerja. Of course, buat kerja je tak boleh. Jadi kena buat kerja dengan betul. Jadi sebab tu dalam bisnes ni, kita kena sebab why tu kena jelas. Teamwork ni antara benda yang sangat penting kalau kita nak berjaya. Di mana tak semua orang ada sesuatu yang perfect. Maknanya mungkin dia pandai buat presentation, tapi dia takut nak tegur orang. Apa dia patut buat? Dia berkawan dengan orang yang mungkin orang tu jenis berani. Dia boleh tegur orang, you boleh partner dengan dia, dan dia akan saling melengkapi. Kita kena tanamkan dalam fikiran kita juga suka melihat kawan-kawan kita yang lain juga berjaya. Kesan takaful kepada ekonomi umat Islam ni pada saya sangat dahsyat. Dulu saya fikir saya lepas certain age, saya nak buat auto passive income, saya nak retire. Tapi saya dah batalkan. Sebelum saya buat takaful, saya kerja kilang je. Tiap-tiap satu Ahad saya akan bawa anak pergi jalan. Pergi Sungai Congkak ke, pergi KLCC, benda-benda yang percuma lah. Masa tu tak ada duit kan. Bila saya buat takaful, tiba-tiba kehidupan yang macam ni hilang. Keluarga saya, anak saya rasa macam stres lah. Sebab yalah, duduk je dalam rumah. Wife saya pun tak kerja. Dia pun pening nguruskan anak-anak. Jadi satu hari tu bila saya nak keluar, anak saya pegang saya, seluar saya, 2 orang. Anak saya nombor 1, nombor 2 tak kasih saya keluar. Kalau ikut dalam hati masa tu memang saya rindukan dia orang, nak peluk dia orang, nak main dengan dia orang. Tapi saya terpaksa keluar sebab saya banyak hutang. Dan saya nangis dalam kereta. Betapa saya nak bersama dengan anak saya, tapi matlamat sangat penting untuk saya keluar daripada masalah kewangan. So
Itu antara peristiwa yang saya ingat sampai sekarang lah. Rezeki ni kita percaya, kita percaya kepada Allah. Jadi doa jangan lupa sedekah pada mak bapak, ya. So itu penting. Dan lepas tu bila dah berjaya, jangan sombong. Kejayaan ni bukan usaha kita, ini Allah yang bagi. So usaha tu sebagai satu sebab. Tapi kalau tak usaha, Allah tak bagilah. Buat kerja, insya-Allah berjaya. Kalau gagal, kaji kenapa gagal. Tapi punca utama, ramai yang gagal tak buat kerja. Sama ada dia mahu atau tidak saja. Sama ada dia sanggup tak kerja kuat, sama ada dia sanggup tak buat kerja berterusan apa yang kita dah ajar. Semua orang boleh berjaya. Nak buat tak nak buat je lah. So nak buat tak nak buat tu bergantung pada macam mana kita punya mindset, kita punya pemikiran. Bagaimana kita berfikir sangat bergantung kepada apa yang masuk dalam otak kita ni. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Bila kita berkawan dengan orang jaya, insya-Allah tindakan dia akan berbeza lah. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dia sangat memberi pengaruh kepada bagaimana kita berfikir. Dan bagaimana kita berfikir sangat memberi kesan bagaimana kita bertindak. Saya punya inspirasi dalam perniagaan takaful ni sangat besar. Saya nak lahirkan seramai mungkin leader yang berjaya dalam bidang takaful ni, supaya leader-leader ni akan melahirkan lebih ramai lagi ejen-ejen, supaya lebih ramai lagi ejen-ejen dalam bidang takaful ni dapat berkongsi tentang kebaikan takaful ni, menyedarkan orang ramai di luar sana tentang pentingnya memiliki takaful ini. Itulah matlamat saya. Jadi saya tak letak limit berapa saya, tapi saya akan bekerja sehinggalah akhir hayat saya dalam bidang takaful ini, insya-Allah. Selamat datang ke Borak Dahsyat episod 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bersama di malam Isnin di dalam Borak Dahsyat. Minggu lepas kita berehat sebentar. Okey. So, bersama saya MC anda pada malam ini, MC Borak Dahsyat seperti biasa, saya Acap. InsyaAllah kita akan bersama pada malam ini selama 1 jam. Okay? So saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Kita bersiaran secara langsung live di Facebook FTA KL Familia dan juga YouTube. Okay, Waalaikumsalam. Ramai komen-komen ni kan. Okay. So please, yang mana belum like dan share, please share. Sekarang ni mata memandang pada di FB kita ada seramai 33 orang. Like and share lagi. Bagi tahu rakan-rakan anda. Cepat. Minggu lepas tak ada ni. Minggu ni baru ada ni. Okay. So, seperti minggu-minggu yang lain, minggu ni kita ada 2 orang panelis champion daripada Warhamna Group. Okay. Jangan lepaskan peluang. Please share lagi banyak-banyak. Okay. So inilah masanya untuk anda mengetahui tip-tips daripada champion kita. Okay. So sebelum kita mulakan, saya just nak recap balik. Mungkin ada yang dah terlupa. Minggu lepas kita tak ada Borak Dahsyat. Okay. So Borak Dahsyat ni berkonsepkan you all semua tanya. Yang sedang menonton ni boleh tanya apa-apa sahaja berkaitan dengan takaful. You boleh komen dekat Facebook. You boleh komen dekat YouTube. Hai Acak Handsome. Terima kasih. Itu sebagai contoh. Okay. Lagi satu, saya nak anda yang masuk ni boleh klik dekat kita punya caption tu, streamyard.com/Facebook, supaya apa? Supaya nama anda appear dalam komen. Macam tadi dia cakap hai Acak Handsome, saya tak tahu siapa. Saya syak ni mungkin abang Ben ni rasanya selalu ni. Okay. So konsep dia macam tu. You all tanya, panelis kita akan jawab. Okay, insyaAllah kita akan bagi lebih kurang dalam 4-5 soalan kepada panelis dan kita akan memilih 2-3 soalan daripada Facebook. Okay, so untuk seterusnya, kita pun tahu sekarang ni kita masih lagi tengah pandemik COVID-19 ni. Okay, so ramai sangat terkesan. Walaupun kerajaan dah bagi ais sinar, tetapi masih lagi ramai yang terkesan dekat luar sana. Okay. So, marilah sama-sama kita saksikan video antara rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Saya Aiman. Saya merupakan seorang juruterbang di sebuah syarikat penerbangan tempatan.
penerbangan terakhir saya adalah pada 11 Mac 2020 disebabkan pandemik COVID-19. Semua orang diuji dalam bentuk yang berbeza. Saya hilang punca pendapatan, tapi saya haruslah kekal positif. Jadi untuk menampung keluarga saya sekarang adalah seorang pekebun. Saya menanam sayur-sayuran seperti pegaga dan bayam Brazil. Hai, Assalamualaikum. Saya Aina. Saya merupakan stewardess di syarikat penerbangan Saudi Airlines. Efek dari pandemik ini, saya dan rakan-rakan yang berada di Malaysia diwajibkan untuk mengambil cuti tanpa gaji selama lebih kurang 12 bulan. Dan untuk menampung perbelanjaan kami, saya dan family di Malaysia, saya ada buat part-time jual Moroccan argan oil yang diimport khas dari Morocco. Hai, Assalamualaikum. Saya Khairi. Saya mempunyai bisnes yang bawa orang travel dan bercuti ke negara Jepun. So, disebabkan pandemik, ini saya tidak dapat menjalankan bisnes saya seperti biasalah. So, saya untuk kelangsungan hidup, saya terpaksa menggunakan simpanan-simpanan yang ada dan terpaksa menjalankan beberapa bisnes online seperti jual nasi Arab, jual tudung dan sebagainya lah. Jadi saya harap keadaan pulih seperti sedia kala, insya-Allah, dan harap-harap semua terhindar daripada penyakit COVID-19. Terima kasih. Ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu dia tadi antara video sahabat-sahabat kita yang terkesan. Kalau you boleh tengok, seorang pilot dah diberi cuti tanpa gaji, sekarang menjadi pekebun. You boleh tengok dekat dia punya Shopee shop tu kan. So contoh yang kedua macam Aina, seorang Saudi Airline punya pramugari, juga diberikan cuti tanpa gaji. Yang ketiga tadi, business owner membawa private tour ke Japan. Selama ni dia setiap tahun dia akan pergi ke Japan 2 bulan, balik Malaysia seminggu, pergi balik Japan 3 bulan. Memang dekat Japan je kerja dia. So efek daripada pandemik ni, dia tak boleh nak menjalankan perniagaan dia. Okay? So saya tahu anda yang sedang menonton ni ataupun sekeliling anda ada yang terkesan dengan pandemik. So please share lagi supaya Borak Dahsyat ni dapat memberikan sedikit manfaat kepada rakan-rakan anda di luar sana. Okey, tanpa membuang masa, kita akan menjemput terus champion Warhamna Group. Dipersilakan Bro Asrul. Assalamualaikum Asrul. Okey, Asrul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat ke? Saya sekarang ni berada di office lah. Berada Kebetulan kat di office. Oh ya ke? So sampai malam lah kita. Okey. So Asrul daripada Warhamna Group, sekarang ni masih lagi bekerja ya? Maknanya dengan ya, takaful ni as a part time, betul ya? Ya betul. Okey, betul. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, okey, Encik Asrul, saya just nak ulang balik, kita di Borak Dahsyat ni berkonsepkan orang dekat luar tanya, you akan jawab. So please, siapa-siapa yang nak bertanya kepada Asrul, boleh tinggalkan komen dekat Facebook kita. Okey. So Encik Asrul dah bersedia? Muka macam nervous je tu. Okey. Sedia dah bersedia? Cantik. Okey. So, dipersilakan soalan yang pertama untuk Bro Asrul. Okey, Bro Asrul. 3 kehebatan bisnes takaful berbanding bisnes lain. Okey. Soalan yang yang baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada tuan-tuan, puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton live SB pada ini.
tiga kehebatan ataupun kelebihan berada di dalam bidang ini berbanding yang lain. Okey. Pada on my perspektif, yang pertama dalam bidang takaful ni kita lihat dari segi dia punya market segment ya. Okey, kita di takaful ni adalah dalam satu kategori financial services ya. Di bawah financial services kita ada takaful, kita ada unit trust, kita ada ASB dan sebagainya. Dan apa yang membezakan kita dengan mereka, yang pertama dan juga dengan lain lah selain daripada perniagaan luar daripada financial, yang pertama kita punya market segment. Takaful, kita punya market segment ni dia terbuka luas. Apa yang boleh saya cakap, everyone is our potential client. Maksudnya apa? Dari segi daripada kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua ya, suami isteri, itu kita punya market penetration ya. Nak dibandingkan dengan semua orang adalah penting kan? Semua orang penting. Betul, semua orang kita punya orang kata potential client, maksudnya boleh peluang di situ kan. Okey. Itu yang pertama lah kan. Okey, market segment. Okey, yang kedua dari segi apa kelebihan berada dalam industri takaful ini, dari segi kita punya income, kita punya penciptaan pendapatan. So dalam bidang ini kita mencipta pendapatan kita sendiri. So maksudnya orang kata pendapatan tu sky is the limit lah. So boleh pergi maksimum. Kita yang menentukan kita punya pendapatan. Okay, dan bila kita bercakap tentang pendapatan, kita kena ingat kita takaful kita punya structure adalah passive income, bukan active income ya. So dia ada perbezaan di situ. Passive income ni bermaksud kita jual sekali dan dia punya pendapatan tu akan berterusan ya, akan berterusan. Dia berbeza dengan active income, maksudnya pendapatan tu kita jual sekali, kita dapat. Kita tak jual, kita tak dapat lah. Itu perbezaan yang ketara ya, yang kita lihat. Okay. Dan yang ketiga, kehebatan dalam bisnes ini sebenarnya dari segi flexibility. Flexibility. So flexibility ni saya boleh cakap dua benda lah. Pertama, fleksibel daripada tempat. So bisnes takaful ni dia tak ada kedai, maksudnya tak ada kedai. Tak perlu buka kedai. Mulut kita ni sebenarnya kedai. Mulut kita ni kedai lah. Kita bercakap je, kira kita buka kedai lah kan. Di mana-mana saja boleh. Maknanya dia tak memerlukan tapak kedai yang besar lah. Tapak dia besar ni. Betul kan. Kita hanya perlu bercakap, berkongsi di lapangan lah, di orang awam, rakan-rakan dan sebagainya lah. Dia berbanding dengan bisnes lain, ada yang mungkin ada kedai ya, itu dan sebagainya lah. Itu antara tiga lah kelebihan berada di dalam industri ini. Okey, itu dia tadi tiga antara kelebihan bisnes takaful ni yang dikongsi. Saya tengok tadi macam berjanji pula saya dengan Cik Asrul pakai baju sama. Hari tu dengan Puan Ayu kita pun sama juga kan. Okey. Okey, so soalan yang seterusnya. Okey. Bro Asrul kita, saya dapat tahu yang Bro Asrul sekarang ni dah nak masuk tahun yang ketiga sebagai ejen takaful, betul Okey. Betul. So, okey, soalan dia, pengalaman paling manis sepanjang jadi wakil takaful. Okey, nak dikatakan banyak pengalaman manis lah sepanjang berada di dalam industri ini. So dia kira pengalaman manis ni dalam bentuk monetary lah, dari segi kebendaan. Material ni manis ni bila kita mencapai apa yang kita target dan apa yang pihak etika ataupun agensi target kita dapat capai, dan kita mendapat reward daripada hasil itulah. Contoh, alhamdulillah adalah beberapa pencapaian yang saya dah capai. Contoh insentif dapat tunai dan sebagainya lah. Itu yang pertama lah. Dan kenangan manis juga dalam bidang takaful ni sebenarnya saya dikelilingi dengan perunding-perunding
dalam agensi tu yang sangat supportive, sangat menceriakan. Seronoklah berada di dalam industri ni sebab environment kita ni sangat menggalakkan kita untuk terus berusaha lah. Okay, so maknanya daripada segi environment tu, environment yang sangat-sangat positif lah orang cakap tu. Ya, betul kan. Contoh macam kita setiap minggu kan, dululah sebelum PKP kan, boleh katakan kita ada kelas pada waktu malam kan. So ramailah wakil-wakil datang. So benda tu seronok kan, kita akan bergurau senda kan, sambil kita menimba ilmu. Dan saya kira di tempat lain, kerja di tempat yang dia contoh macam di office apa semua, mungkin suasana tu tak berbeza kan, stressful level dan sebagainya lah. Di sini saya kira seronok lah. Baik. Sebab apa? Sebab bila dia cakap pasal kelas tu kan, saya pun nak tanya juga sebab director Warhamna Group ni dia ada boleh buat kelas Zumba. So tu yang tak tahu, kelas ilmiah ke kelas Zumba yang dia buat. Kadang-kadang pun ada lah juga. Kadang-kadang pun ada kelas Zumba. Okey. Zumba sikit lah. Okey Azrul, okey, ada soalan daripada Facebook. Kenangan pahit. Tadi you cakap kenangan manis. Kenangan pahit. Soalan daripada Facebook. Okey. Yang bertanya tu dia ni unknown tak nampak siapa baru. Dia tak nampak siapa. Siapa yang keluar macam ni tak nampak, kalau you nak appear nama you pergi dekat caption untuk post dekat FTA KL Familia ni, klik dekat streamyard.com/Facebook, isi detail sikit, nanti bila you komen keluarlah nama you. Macam tu. Okey, dipersilakan Bro Azrul, kenangan pahit. Kena tampar dengan prospek ke, kena halau ke ada. Okay. Kenangan pahit saya masih ingat lagi pada tahun 2018. Ni nak diceritakan kenangan itu, saya menerima kritikan secara direct. Kritikan secara direct kan. So pada ketika itu saya buka booth di Damansara sebelum solat Jumaat ya. Sebelum solat Jumaat saya buka booth dekat kawasan masjid. Dalam sejam sebelum solat Jumaat lah. Tengah saya buka booth ni, tiba-tiba datang seorang pakcik lah ya, yang berusia. Dia datang ke booth saya, dia lihat banner apa semua, dia tengok hibah medical card, income protection, dan dia kritik. Saya tak percayalah dengan semua benda-benda ni. Dia orang ni sebenarnya nak ambil duit daripada kita orang semua je. Kami tak dapat apa pun kebaikan kan. Saya pun terus orang kata tersentak jugalah masa tu kan. Ada orang yang berfikiran begitu Kita memang kena akui juga ada orang yang semedemikian Dan saya ajak beliau untuk berunding lah kan, nak berbincang ke, berkongsi pandangan. Tapi beliau enggan lah untuk berkongsi pandangan kan. So itulah kenangan yang saya sampai ingat tu. Saya kena kritik lah kan. Belum apa-apa lagi dia lagi kan. Itu maknanya objection. So maknanya bermacam-macam dekat luar sana yang macam ejen-ejen yang dia menghadapi objection setiap hari kan. So macam mana kita nak handle tu so kena masuk handling objection punya kelas lah lepas ni. Kan, okey. Saya ada tengok ada soalan lagi dekat Facebook ni. Ini sebenarnya daripada Cik Zul kita, boleh ke saya join kelas Zumba? Nak tanya lepas ni session panelis kedua dengan director Warhamna Group sendiri, Cik Zul kita boleh tanya. Okey. Saya ada nampak soalan dekat Facebook ni, bila Encik Azrul nak full time kata dia. Bila Encik Azrul nak full time? Okey, Encik Azrul cerita sikit sekarang ni kerja dekat mana? Saya dapat tahu kerja di bank ya. Okey, sebenarnya kan bila kita full part time ni sebenarnya, saya yakin sebenarnya ramai orang yang part time memang dia akan ada impian untuk jadi full time. Tapi mungkin ada beberapa kekangan yang memang dia kena buat part time terlebih dahulu ya. Macam saya bekerja di sebuah bank, salah sebuah bank di Malaysia. Dirahsiakanlah color warna biru kan. Okay. So saya memang ada perancangan untuk buat secara full time ya.
Tapi ada beberapa perkara lah yang saya perlu orang kata ambil into consideration lah. Yang Okay. pertama yang pertama saya masih lagi orang kata terikat dan insyaAllah dalam tempoh setahun atau satu ataupun 2 tahun lagi memang saya akan buat full time. Dan memang saya Cantik. yakin orang yang buat part time ni mesti dia akan ada buat full time sebenarnya. Bila dia dah nampak perkembangan dari segi bulan ke bulan, tahun ke tahun, memang dia akan buat full time ni lah. Okay. Diharapkan bos kepada Bro Asrul kita tak melihat live kita benda-benda ni lah. Okay, Bro Asrul, ada tambahan sikit daripada soalan tadi. You sekarang ni masih lagi banker, bagaimana menggunakan dan memanfaatkan ruang dan peluang walaupun buat takaful secara part time? Macam mana you nak susun jadual you? Kerja lagi, nak buat takaful part time lagi. Macam mana tu? Okey, ini saya berkongsi berkaitan dengan saya punya pengalaman lah ya. Secara peribadi menjadi perunding takaful ni, part time maupun full time ni adalah perkara nombor 2 ya. Yang paling penting bagi saya adalah mengoptimumkan masa yang ada. Ya, mengoptimumkan tu maksudnya guna masa yang sebaiknya. So apa yang saya guna, apa yang saya aplikasikan ialah kita ambil 2 masa ini yang sangat penting ya, iaitu pada waktu lunch hour dan juga waktu selepas office hour. Ini adalah waktu yang mana kita peluang yang ada untuk kita keluar untuk membuat penyampaian lah, jumpa dengan prospek ya, dan sebagainya. Dan pada waktu pagi dan juga waktu malam itu adalah waktu di mana kita saya sendiri kita set an appointment, kita follow up dengan prospek yang dah kita jumpa. So memang waktu itu memang perlu korbankan sedikit lah ya. Dan yang paling penting, wakil part time ni weekend ya, waktu Sabtu dan Ahad itu sangatlah berharga dan perlu kita yang part time ni gunakan untuk kita punya pergi ke lapangan, berjumpa dengan rakan-rakan ke prospek dan sebagainya lah. Okay, so tadi Bro Asrul kita dah share dan menjawab macam soalan Facebook ni, bila masa buat sale. Macam Bro Asrul cakap tadi, dia buat sale lunch hour boleh, lepas kerja boleh, Sabtu Ahad, pagi malam set appointment. Maknanya erti kata lain, you full time ataupun part time, benda tu tak penting. So maknanya you kena menguruskan optimumkan, memaksimumkan masa 24 jam tu. Okay, soalan seterusnya untuk Bro Asrul kita. Okay, kesan hubungan anda selepas menjadi wakil takaful, adakah betul saudara mara dan kawan-kawan akan lari? Okay. Dia nampak you cabut. Alhamdulillah setakat menjadi wakil perunding takaful ni, saya kira hubungan sesama saudara mara dan rakan-rakan tidak terjejas lah, tidak sama sekali terjejas. Tak ada yang lari apabila saya datang. Sebab yang pertama kita kena jadi more professional, more professionalism. Maksudnya kita kena tahu bila masa kita perlu bercakap berkaitan kita punya bidang dan bila masa untuk family matters. Kita jangan bercampur adukkan lah ya. Itu yang pertama lah. Dan hubungan bersama kawan-kawan pun sebenarnya semakin akrab, semakin baik. Tidak dapat dinafikan, klien saya ramai datang daripada rakan-rakan daripada universiti. Saya grade pada tahun 3 tahun lepas lah ya, tahun lepas, rakan-rakan di sekolah menengah ya, dan seterusnya lah. Bro, so Asrul sekarang ni umur berapa? Teka lah. Cuma teka berapa. Teka
Baru habis belajar 3 tahun 25. Saya 20 tahun ni 26. Saya tak 26 tahun lah. 26. Pandai saya teka. Saya 26 tahun. So yelah, saya punya klien ni ramai yang datang daripada rakan-rakan. So berada di dalam industri ini sebenarnya saya menjalinkan hubungan yang dah lama tak, orang kata yelah, berjumpa rakan-rakan kan, connection balik. So alhamdulillah lah, hubungan semakin baik ya, semakin baik. So kalau ada aktiviti-aktiviti sosial seperti bersukan ke, riadah apa semua, saya join mereka dan sebagainya ya. So saya rasa tak ada itulah, hubungan okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Ejen Takaful bukan hantu. Facebook user ni. Mungkin dia tersilap cara ni kan. Okey, apakah tips untuk memudahkan dapat referral? Ni soalan daripada Facebook juga. Tips untuk memudahkan dapat referral. Tips untuk dapatkan referral, so referrals ni biasanya kita dapat daripada kita punya klien yang sedia ada, Okay. ataupun sesiapa sajalah ya. So tips nak dapatkan referrals ni, kita tips dia just jumpa dengan kita punya klien, tapi dan kita mintalah kan, cakap macam Jangan malu untuk minta lah, jangan malu. Jangan malulah kan, sebab berapa nak malu, sebab dia pun dah ambil, maksudnya dia dah mencarum, kita dah serve dia kan. So dia pun yakin dengan kita. So kita just minta recommendation mungkin daripada untuk anak-anak dia ke, ataupun sahabat dia yang tengah mencari plan perlindungan dan sebagainya, minta dia rujuk kepada saya lah, macam tu. Yang penting betul kepada Bro Acap cakap, jangan, kita sebagai perunding ni jangan ada sifat malu ya. Maknanya kita kena kalau kita tak buka mulut, orang lain yang akan buka mulut. Betul. Betul. Itu situasi tu saya pun banyak juga ya berlaku kan. Terlepas lah kan. Saya tanya dia, tiba-tiba saya terlupa, macam lambat untuk follow up semua. Tiba-tiba dah ada macam dia dengan orang lain dan sebagainya. So kena cepat. Betul. Maknanya sekarang ni zaman siapa cepat dia dapat. Okey. Soalan seterusnya. Okey, tahap keyakinan dengan bisnes Takaful ni. Dah masuk 3 tahun ni, tahap keyakinan dan kenapa? Okey. Saya, tahap keyakinan saya dalam industri ni tinggi. Okay, kalau bagi rate 1 sampai 10 saya bagi 9 ya, 9/10. Kenapa 9 bukan 7, bukan 8 ataupun bukan 10 ya? Kan? Okey, dia macam ni ya. So kita kena faham dalam bidang takaful ni, saya yakin dari segi yang pertama, struktur etika takaful dan juga struktur agensi itu memainkan peranan yang sangat penting ya. Saya yakin 100% agensi di Malaysia ini dia ada sistem pembelajaran yang sistematik A sampai ke Z. So maksudnya team leader dia akan bantu bimbing kami sebagai perunding daripada A sampailah Z, daripada pengenalan produk, yang pertama untuk lulus exam, kedua untuk produk, ketiga marketing strategi dan sebagainya. Itu keyakinan saya lah, yang mana memberi career growth untuk diri saya dan juga diri rakan-rakan yang sedang menonton juga ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan saya berada di dalam takaful ini, yang macam saya cakap tadi, market segment kita luas ya. Sesiapa boleh jadi kita punya klien ya. Okey, yang satu tu tadi, nak cukupkan 10 tu kan, kita tak boleh sebenarnya yakin saja kan. Yakin yalah, memang kita yakin, tapi perlu kepada tindakan. Maksudnya satu tu untuk diri kita sendiri. Semua dah diberikan agensi dan etika
So satu tu diri kita sendiri untuk kita bertindak, bertindak ke hadapan untuk kita ni lah mencipta kita punya peluang. Kena balance lah benda tu ya. Betul tu. Maknanya macam contoh Bro Asrul cakap tadi, semuanya dah disusun kan. Kita punya daripada segi pembelajaran, daripada you masuk sampailah setiap peringkat tu. Okey, so kita ada soalan daripada YouTube. Assalamualaikum, daripada Rosyayani Ahmad Fauzi. Saya ada soalan, boleh share cara marketing Encik? Contoh kalau up status kat WhatsApp, berapa kali sehari? Kena kerap ke? Okey. Okey, terima kasih kepada yang bertanya ya. In term of dari segi marketing strategi, saya tidak agresif sangat ya. Saya tidak terlampau menonjol di media sosial. Tapi saya ada juga buat marketing punya promotion. Saya menggunakan medium Instagram. Facebook saya jarang lah, biasa saya menggunakan Instagram. Apa yang saya buat, marketing saya lebih menunjukkan aktiviti harian saya. Saya tidak macam mempromosikan produk. Saya menunjukkan bahawa saya ni aktif dalam bidang ini dan saya masih lagi relevan dan trusted lah. So nak wujudkan trust tu bermaksud saya kongsikan saya punya macam ada appointment, saya up di Instagram, Insta story dan sebagainya. Dan saya sebenarnya marketing ni bagi saya untuk mewujudkan trust orang awam, kawan-kawan kepada saya. So saya menunjukkan dari segi apa itu pencapaian-pencapaian yang pernah dicapai kan. Dari segi itulah. Maknanya Bro Asrul update tu nak menunjukkan kewujudan you dalam bidang takaful lah, macam tu lah. Ya betul. Betul. Okay, so hopefully dapat menjawab soalan daripada Rosyayani tu. Okay, next soalan. Okay, apakah target anda pada tahun ini supaya semua wakil di luar sana tahu dan mendoakan anda dipermudahkan urusan? Okay, target Asrul pada tahun ini. Okay, pada target tahun ini saya masa awal-awal dulu kami di agensi memang dah membuat target individual target. So biasanya target itu yang kita itulah MDRT apa semua kan. So target saya pada tahun ini nak mencapai producer club lah, untuk mencapai producer club. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mencapai spesifik saya punya income tu. Itu di income ni kita rahsiakan. Saya ada target baik berapa diorang yang tengah tengok ni nak amin ni. Kalau rahsia diorang tak macam mana nak amin. Okay, saya target untuk mencapai 3,500 dalam hujung tempoh. Alhamdulillah. Okay, amin ramai-ramai. Amin. Yang mana komen boleh komen amin. Okay, ada lagi target you pada tahun ni? As a part time nak dapatkan 3,500. Oh, itu macam dah boleh buat full time dah tu. Itulah kan? Saya rasa untuk tahun ni itulah saya punya perancangan lah. Okey, soalan yang seterusnya. Amin. Banyak orang yang komen dekat Facebook ni. Amin. Okey, soalan seterusnya. Encik Zul Osman kita pun amin kan. Amin. Okey, soalan seterusnya kepada Bro Asrul kita. Okey, soalan terakhir kepada Bro Asrul. Mana pula soalan tadi? Hilang pula tiba-tiba. Okey, Encik Asrul, nasihat untuk penonton-penonton yang sedang mendengar, yang sedang melihat kita di Facebook dan juga di YouTube. Baik mungkin yang sedang tengok ni ejen sedia ada ataupun yang tengah terfikir-fikir untuk pilih bisnes takaful ni sebagai second income. Apa nasihat Encik Asrul? Bro Asrul kita. Untuk perunding yang sedia ada, apa yang saya ingin berkongsi ialah kita sebenarnya telah berada di dalam industri yang tepat ya.
yang telah terbukti melahirkan ramai golongan yang berjaya ya. Kita tengok kita punya leader pun kita dah terbukti betul terbukti. Dan yang kedua, kita kena lebih kreatif ya. Dan kita sedia maklum ya, pandemik COVID-19 ni memang menjejaskan kita kan, tetapi dari segi lesson learn ni ialah dia mengubah cara kita berbisnes so maksudnya kita kena lebih kreatif, ubah cara kita punya perniagaan. Okay? Dan untuk kepada penonton-penonton pada malam ini yang sedang mencari perniagaan ya, sama ada part time atau full time, saya memang menggalakkan ya tuan-tuan semua cuba dahulu masuk di dalam bidang ini, kerana dengan bermodalkan sangat minimum ya 100 lebih dan kalau dan mungkin juga akan dipulangkan balik minimum boleh membuat kamu career growth tu sangat terbuka luas untuk bila kita berada di dalam industri ini. Dan apa yang boleh saya nak cakap di sini, ada pepatah Jawa lah dia kata Pepatah Jawa. Oh, lain macam. Okey, silakan pepatah Jawa. A journey of 1,000 miles begin with a single step. So maksudnya kita buat benda kecil dulu untuk capai kejayaan yang besar. Kita mulakan dulu. InsyaAllah akan ada kemanisan bila kita berada di dalam industri ini, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Bro Asrul. Lain macam pepatah Jawa dia. Okey, betul Pak kata Bro Asrul kan. Inilah masanya. Sebab apa? Modal sikit je. RM150 je modal kan. InsyaAllah. Okey, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bro Asrul kita kerana sudi meluangkan masa berkongsi dalam Borak Dahsyat pada malam ini. Okey. So insyaAllah kejap lagi kita akan berjumpa lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Asrul. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi menonton, terima kasih banyak. Share lagi sebab apa? Lepas ni kita ada dia punya boss, dia punya director. Warhamna punya director. Okay, so sebelum kita panggil panelis yang seterusnya, mari kita sama-sama saksikan 5 sebab kenapa anda perlu join Etika Takaful. Salam perkenalan dan salam satu etika. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat sebentar tadi, 5 sebab utama yang membuatkan ramai sahabat kita menyertai etika. Tidak syak lagi, jika anda mula berfikir tentang perniagaan takaful, etika adalah tempatnya kerana etika merupakan syarikat yang sangat kukuh dan ahli kumpulan mebel. 5 sebab tadi hanyalah highlight utama berkaitan dengan insentif-insentif di etika. Dan belum lagi termasuk dengan sistem latihan kami, aplikasi digital, manfaat tambahan, sistem komisen dan juga pelbagai lagi. Jadi, apa yang perlu dibuat sekarang? First, masuk FB dan anda search #ChampionFTAKL. Anda akan lihat ramai ketua-ketua agensi kami dan dapatkan penjelasan lanjut. Kami percaya semua leader-leader di FTAKL sentiasa bersedia untuk membantu anda pada setiap masa. Ingat, kejayaan sesuatu perkara bukan bergantung kepada bisnes tersebut sahaja, tetapi yang paling penting, kepantasan bertindak. All the best, hope to see you on board. Ya, itu dia tadi 5 sebab utama. Macam sama pula yang dalam video tu kan. Okey. 5 sebab utama kenapa anda perlu join Etika. Okey, so kepada yang baru masuk, welcome ke Borak Dahsyat. Minggu lepas kita tak ada, minggu ni kita ada balik Borak Dahsyat. Okay, please like and share lagi ama-ama supaya benda ni, program kita pada malam ni menjadi viral. Okay, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput champion daripada Warhamna Group. Dipersilakan Group Agency Director Izlina. Assalamualaikum Kak. Salam, hai. Macam sama je background ni. Sama, kita kat office ni. Kita kat office. Macam dia ada konti dia kat office. Mungkin Borak Dahsyat lepas ni boleh bersiaran secara langsung dekat Warhamna Group, insyaAllah. Okay.
Okey Kak, kisah saya ulang balik borak dahsyat ni. Kita berkonsepkan public tanya. So orang yang dekat Facebook yang sedang melihat ni akan tanya Kak. Macam tadi pun bertalu-talu soalan orang tanya kat Asrul ni. Akak boleh bayangkan berapa ramai dah nak bersedia nak tanya akak ni. Okey. So Kak Izlina kita dah bersedia? Dah, okey. Okey. Soalan yang pertama untuk Kak Izlina. Boleh ke saya join? Okey, soalan yang pertama. Boleh ke Cik Zul Osman join kelas Zumba? Boleh. Boleh. Lepas ni. Hai, producer borak dahsyat ni buat saya terkejut soalan pertama. Okey, soalan yang pertama. Apa yang betul-betul membuatkan puan tersentuh? Apa yang membuatkan akak tersentuh hati dan terkesan untuk join bisnes takaful di peringkat awal dulu? Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Malam ni kita tak sempat lah nak buat Zumba semua kan. So kita just sharing je. Okey, jadi sebenarnya yang yang membuatkan pertama sekali tu sebab duduk di KL. Jadi masa tu saya pun baru melahirkan anak yang pertama. Jadi saya mencari second income lah, income yang kedua. So saya masa tu bekerja dengan salah sebuah JLC. Jadi macam tahulah duduk di KL kan, jadi nak beli macam contohnya nak beli rumah, lepas tu nak beli aset ke apa semua. Jadi banyak memerlukan kos yang tinggi. Jadi saya mencari second income. Jadi saya survey dan masa tu ada satu MLM ni yang famous, tapi dia lebih kepada macam menjual macam emas tiruan macam tu kan. Tapi saya ingat saya punya ejen saya ialah Puan Norita. So dia yang membawa saya dalam bisnes ni lah. Jadi Puan Norita ni dia memang seorang ejen yang bagus. Dia sering hantar macam birthday card, lepas tu selamat kad raya. Jadi saya ingat dia punya nombor dia dan saya tanya dia, saya call dia dan saya cakap kalau saya nak buat part time macam mana. Jadi bila saya call dia, besok tu dia terus datang. Dan saya sebenarnya sedang buai anak saya dalam pantang masa tu. Saya dalam pantang tengah macam buai baby. Dan lepas tu yang saya ingat sampai sekarang ni ialah Puan Norita katakan dalam industri ni boleh buat banyak duit. Mata saya terus ting sebab saya memang mencari untuk second income, untuk banyak duit. Jadi itulah saya rasa saya banyak Puan Norita ceritakan, tapi yang betul-betul saya ingat ialah dalam industri ni boleh buat banyak duit. Jadi saya pun terus daftar dengan Puan Norita dan alhamdulillah saya sangat berterima kasih. Puan Norita adalah mentor saya, mak saya dalam industri ni, dan saya sangat berterima kasih dengan Puan Norita. Dan dia sebenarnya dia adalah ejen saya klien lah, maknanya saya adalah klien Etika Takaful, dan kemudian saya menceburi bidang ni dan syarikat ejen dan sampai sekarang lah, sampai hari ni. Itulah saya rasa yang kenangan pertama lah yang hati saya pun tersentuh kan. Harap-harap Puan Norita kita melihat live pada malam ni. Okey, itulah macam mana detik-detik permulaan Puan Izlina kita terjerumus, terjebak di dalam industri ni. Macam tu. Tengah dalam pantang buai baby lagi kan. Okey Kak, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Pandemik sangat menggusarkan ramai usahawan. Okey, semua orang tahu kan. Tapi bisnes takaful ternyata berbeza dan sangat mengancam dalam era ini. Boleh share? Okey, memang tak dinafikan pandemik ni macam ramai usahawan yang terkesan. Tapi alhamdulillah sebagai industri takaful ni sebenarnya bukan hanya macam kita boleh katakan kegawatan ekonomi lah. Pandemik ni maknanya kegawatan daripada segi ekonomi dan juga disebabkan oleh virus COVID. Tapi sebenarnya
industri takaful ni telah melalui beberapa era kegawatan ekonomi sebenarnya. Maknanya sebelum-sebelum ni pun dah pernah ada kegawatan ekonomi. Maknanya pada tahun macam contohnya 1997, 2007 dan sekarang ni 2020. Tetapi industri keuangan dan takaful ni langsung tidak terkesan ataupun kalis kegawatan gawat. ekonomi lah. Kalis gawat kita kata. Maknanya walaupun dalam kegawatan ekonomi tapi tak terjejas di mana permintaan untuk keuangan dan takaful meningkat. Dan saya ingat macam kata-kata daripada mentor Tuan Haji Ayanda Cik Sani, di mana dia kata selagi dalam Malaysia ni ataupun di dunia ni ada orang yang dilahirkan, maknanya ada manusia yang dilahirkan, ada baby yang dilahirkan dan selagi ada kematian, maknanya industri takaful dan keuangan ni akan menjadi relevan, sentiasa relevan dan kalis gawat lah sebab sentiasa setiap hari ada je yang akan dilahirkan. meninggal dan ada juga melahirkan, ada baby melahirkan. So industri kita ni memang sangat relevan dan takaful dan keuangan ni memang kalis gawat, sentiasa ada permintaan. Dan macam cakap Bro Asrul tadi lah, maknanya kita punya produk ni pula untuk semua golongan. Maknanya kanak-kanak pun boleh. Lepas tu contohnya macam kanak-kanak, remaja, dewasa, macam orang tua. So semua golongan pun memang boleh mencarut dalam plan takaful dan keuangan. So sangat relevan dan tak terkesan pun dalam kegawatan ekonomi ni. Lagi satu yang saya sangat suka semasa pandemik ni, dia seolah-olah macam dulu-dulu kita ingat macam dulu-dulu masa saya macam awal-awal dulu saya buat bisnes, kita selalu ingat macam bila kita nak cerita mesti nak kena jumpa, mesti nak kena macam jumpa. Tapi sekarang ni sebenarnya boleh secara online je. Kita boleh secara WhatsApp, kita boleh secara macam Zoom, lepas tu online. So dia sebenarnya memberi kita peluang. So maknanya dalam kegawatan ekonomi ni, dalam pandemik, bukan hanya memberi kita pendapatan tapi peluang yang lebih baik sebenarnya. Betul tu, maknanya cara macam mana kita nak menjalankan perniagaan takaful tu adalah fleksibel. Macam-macam cara kita boleh jalankan, betul tak? So macam Puan Izrina cakap tadi, mungkin saya boleh tambah sikit. You all yang sedang melihat, kita dekat Malaysia ni, rakyat yang ada dekat Malaysia ni 32 juta orang. 28 juta adalah rakyat Malaysia, 4 juta lagi warga asing. So 28 juta tu setiap tahun akan bertambah sebanyak mungkin dalam 500,000 baby yang baru lahir, kan? So you kena tahu yang industri kita ni berpotensi besar. Macam saya pula jadi panelis. Okey lagi. Okey, soalan yang seterusnya. Nanti soalan yang seterusnya kepada Puan Izlina. Mungkin kalau ada soalan. Okey. Dari seorang yang bekas accountant, semua orang tahu Puan Izlina ni adalah bekas accountant TNB kepada tadi dia cakap GSC, soalan ni dah bocor rahsia. TNB, bekas accountant. Okey. Tolong kongsi. Puan, jap, ni soalan lain pula ni. Okey, kita pergi ke soalan Facebook dulu. Tolong kongsi sedikit bagaimana Puan buat customer yang tak ada takaful mencari Puan untuk membeli takaful. Macam mana soalan ni? Kuat customer tak ada takaful, dia cari kita untuk membeli takaful. Maknanya selalunya ejen ni dia mencari klien. Dia mencari, betul lah, dia mencari prospek. Ini prospek tu yang mencari Puan. Okey, so sekarang ni saya rasa relate kepada apa yang Bro Asrul cakap tadi. Maknanya dalam kita sekarang ni ada dua cara untuk marketing, kan, betul? So maknanya marketing untuk online ataupun offline. Dulu kita offline lah, kita buka booth, maknanya kita secara edaran macam pamphlet macam tu. Lagi satu sekarang ni ialah secara marketing, maknanya marketing online. Jadi macam mana kita nak sebenarnya macam susah kita nak kata orang nak cari kita untuk beli, kan. Macam kalau katalah contohnya tiba-tiba ada orang ketuk pintu nak tiba-tiba nak ambil takaful, soalnya kita kata dia dah sakit lah, dia dah sakit selalunya. Tapi apa yang saya rasa yang saya boleh sarankan ialah maknanya kita kena buat image selling tau. Maknanya kita kena tunjukkan diri kita seorang perunding keuangan yang profesional. Lepas tu maknanya kita punya posting tu bukan hanya maknanya untuk selling tapi juga
maknanya memberikan image ataupun memberikan sharing-sharing mengenai keuangan. Maknanya pelanggan-pelanggan kena macam faham ataupun rakan-rakan sekeliling kita kena faham yang kita boleh memberikan nasihat keuangan. Jadi kita menonjolkan diri kita sebagai seorang perunding keuangan yang boleh memberikan nasihat-nasihat keuangan. Jadi mereka akan, dan kita kena sebagai perunding kita kena tambah ilmu lah, kita kena tambah ilmu. Maknanya bukan hanya daripada segi macam takaful, contohnya macam mungkin pengurusan harta pusaka ataupun mungkin daripada segi macam pengecualian cukai. Jadi maknanya pelanggan tu akan cari ataupun mencari hikmat nasihat kita dalam bidang keuangan, dan kita kena buat kalau ni dia kata image selling, maknanya kita kena paparkan diri kita pada dalam social media seorang yang profesional, yang seorang perunding keuangan yang boleh memberikan nasihat-nasihat keuangan, dan mungkin bukan hanya macam post untuk macam marketing ataupun selling, tapi juga macam aktiviti kita, lepas tu memberi macam nasihat-nasihat keuangan. So itulah saya punya nasihat, maknanya macam mana nak supaya pelanggan yang cari kita ialah kita menonjolkan diri kita ni sebagai seorang penasihat keuangan ataupun perunding keuangan, dan kena tukarlah kadang-kadang gambar WhatsApp pun macam gambar yang ni kan, so kena gambar yang macam profesional, gambar di Facebook juga, so kena macam tunjukkan diri kita sebagai seorang profesional lah, profesional perunding keuangan. Betul tu kan, kena tukar gambar Facebook kan. Ni gambar Facebook, gambar ikan laga kan. Tak boleh lah macam tu. Okay. So kita pergi ke soalan seterusnya. Dari seorang bekas akaunten TMB, semua orang tahu Puan Izrina bekas akaunten, kepada seorang wakil takaful suatu ketika dahulu. Komen? Okey, sebenarnya saya tak ada masalah pun macam bekerja sebagai seorang accountant tu, tapi macam kita faham macam maknanya daripada segi kalau kita bekerja makan gaji, kita punya pendapatan tu dihadkanlah limit, maknanya ditetapkan, maknanya kita tak ada, maknanya disebabkan kita qualified as accountant, so macam kita bekerja kat sini, jadi gaji kita dah ditetapkan. Okey, macam kita tahu industri takaful ni memang pendapatan tu macam tadilah sky is the limit kan, macam you boleh tetapkan pendapatan you sendiri. Jadi yang tu yang saya sukalah, maknanya kita sendiri berusaha untuk tetapkan kita punya pendapatan kita sendiri. Lepas tu yang kedua ialah daripada segi flexibility of time, maknanya masa lah, maknanya dari segi masa, di mana kalau daripada makan gaji tu kita kena ikut masa yang ditetapkan, tapi ni lebih macam fleksibel, so flexibility in time. Dan lagi satu saya suka di mana dalam bidang takaful ni dia sebagai satu bisnes, maknanya bisnes ni perniagaan kita sendiri, so kita yang macam mencorakkan, lepas tu maknanya kita kena kreatif untuk corakkan kita punya bisnes, dan Allah yang tentukan macam rezeki kita macam tu, maknanya tidak macam pendapatan tu tidak ditetapkan oleh orang lah, maknanya bila kita usaha lebih kita akan dapat lebih, macam tu. So yang tu saya sukalah daripada segi macam flexibility, lepas tu flexibility masa, daripada segi pendapatan yang kita boleh setkan, dan yang ketiga ialah daripada segi insentif lah, reward dan insentif sangat banyak sebenarnya, macam dekat Etika Takaful daripada segi macam overseas trip, dekat TMB paling jauh pun dia hantar saya pergi mana Acap, cuba teka paling jauh. Teluk Batik. Teluk Batik kat mana? Teluk Batik kat mana? Teluk Batik kat Lumut, Perak. Lumut, Perak. Atas sikit. Dia hantar saya pergi Kelantan. Oh, okay. Okay. So, Kelantan itu pun dah seronok sangat lah pergi Kelantan, sebab kita accountant memang desk bound job lah, memang kita duduk kat meja je, tak pergi mana-mana, jadi seronok sangat pergi Kelantan. Tapi Alhamdulillah dengan Etika Takaful ni saya dah pergi macam 15 buah negara overseas, memang sangat best, a lot of travels and all that, so memang itulah perbezaan dia lah. So saya memang Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur, saya bersyukur macam dengan Puan Nurita kenalkan saya mentor, dan saya sangat bersyukur, dan dengan ada tim bila kita di dalam bisnes ni dan kita dalam agensi, so saya sangat bersyukur kita dikelilingi orang-orang yang baik kan bersama saya, perunding-perunding Warhamna, jadi macam dengan pengurus agensi, dengan semua rakan-rakan di Warhamna, so bila kita
in a team, so kita lebih seronok buat kerja dan akan lebih naikkan semangat lah saya rasa. Okay, saya tambah sikit Puan Izina cakap tadi. Dia dah pergi ke 15 negara. Dia tak tambah ayat belakang tu, saya tambah secara percuma. Secara betul. percuma. Bak kata apa Haji Rosli kita, kalau free semua seronok. Zul Osman kata. Okay, soalan seterusnya untuk Puan Izlina. Okay, ni soalan daripada Facebook, daripada Cahaya Fik Zali. Macam mana Hajah atasi stres? Macam mana Hajah atasi stres? Okey, stres ni saya rasa semua orang stres lah kan. Jadi saya rasa perkara yang kita boleh buat ialah kita stop sekejap kepada apa benda yang kita buat. Lepas tu kita boleh maknanya kita boleh buat yang benda-benda lain yang kita suka lah. Contohnya Zumba. Okay, so macam boleh pergi bersukan. Saya suka hiking. Saya suka pergi hiking and then macam jogging. So saya memang suka sports. So saya macam hiking. Lepas tu yang perkara yang lain saya suka shopping. So kita keluar daripada perkara buat benda yang kita suka lah, buat benda yang kita suka. Okay, kepada yang tak tahu, Puan Izina kita ni adalah Zin Zumba instructor. Jangan main-main Zumba instructor tau. Ada CJ punya tau. Okay, maknanya kalau katakan stres buat benda yang kita suka, pergi shopping ke apa ke kan, pergi jogging ke, macam tu, masuk hutan. Okay. So apa rahsia terus cekal berbelas tahun dalam bidang ini walaupun pelbagai rintangan dan cabaran muncul? Apa rahsianya? Rahsia dia ialah maknanya kita sebenarnya saya ingat macam kata-kata daripada Jack Ma kan, Alibaba. Jadi dia kata maknanya masa kita umur macam 20-an ke 30-an, kita kena buat kerja yang macam untuk kita kita cari duit, kita cari apa benda yang untuk kita tambah tingkat income. Tapi bila kita dah ke arah umur macam 40 ke 50-an macam tu, so kita kena cari, kita kena buat perkara yang kita suka. So maknanya perkara yang kita enjoy doing. Jadi bila kita buat perkara yang kita suka, so pekerjaan tu dia tak akan jadi pekerjaan, dia akan dah jadi macam kita seronok. So kita seronok buat benda tu lah. Jadi saya memang sangat-sangat seronok dalam bidang keuangan ni. Saya sangat suka macam ceritakan mengenai keuangan, mengenai macam membuat simpanan, terutama macam takaful dan perlindungan. Dan saya just nak kongsi lah baru-baru ni, in fact baru lagi saya mohon kalau rakan-rakan Facebook kat luar sana boleh sedekahkan Al-Fatihah kepada sepupu saya sendiri. Baru je meninggal dunia Jumaat lepas di mana baru berumur 37 tahun dan terkena serangan jantung while driving, tengah bawa kereta dan terus meninggal. Jadi beliau sangat muda, 37, meninggalkan seorang isteri pula tak bekerja dan ada anak-anak yang sangat kecil. Jadi macam memang ada plan takaful ni. Sekarang saya sedang menguruskan lah untuk keluarga beliau. Jadi kita ada sangat satu tanggungjawab tau. Maknanya kita dulu maknanya kita macam bila kita muda-muda 20-an, 30-an, we look for something yang for money. Maknanya kita nak tingkatkan pendapatan kita. Tapi bila kita dah macam 40-an, memang kita kena find something yang kita enjoy doing and meaningful untuk kita. Jadi maknanya kita kena membantu orang ramai kat luar sana yang ramai sangat, macam terutama keluarga terdekat kita. Contohnya kalau mereka kehilangan orang yang tersayang, lepas tu macam mana dia nak teruskan kehidupan. Jadi ini adalah satu macam tanggungjawab kita lah, tanggungjawab kita punya jihad lah, kita punya jihad dalam bidang takaful ni. Jadi sebenarnya memang membuatkan kita berterusan dan sangat bersemangat untuk terus melakukan menyebarkan mengenai takaful dan keuangan ni, saya rasa. Sebab kalau ikut statistik juga, sebenarnya
um, baru dalam 30% je rakyat Malaysia yang ada perlindungan takaful dan insuransi. Baru dalam 30%. Lepas tu yang 30% ni pula Bank Negara mengatakan 90% daripada yang dah ada tu sebenarnya kurang. Dia punya perlindungan tu tak cukup sebenarnya. So sebenarnya kita punya pasaran tu adalah semua rakyat Malaysia. Maknanya semuanya masih tak cukup perlindungan ataupun tak ada perlindungan. So banyak lagi kerja kita yang kita kena teruskan. Jadi itu yang membuatkan saya macam lebih bersemangat. So memang insyaAllah akan teruskan dalam bidang takaful kewangan ni, dan kita semua sebenarnya saya memang kita sepatutnya seorang sebagai perunding takaful kena sangat berbangga dengan kerjaya kita, sebab kita melakukan kerja yang sangat mulia, satu jihad dan untuk membantu lebih ramai lagi rakyat Malaysia, insyaAllah. Betul tu, insyaAllah semoga kita istiqamah dalam memperjuangkan industri takaful. Okay, so sebelum tu kami daripada kru Borak Dahsyat ingin mengucapkan salam takziah kepada Puan Izlina atas pemergian sepupu. Okay, sama-sama kita doakan arwah ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Okay, mungkin kita boleh sama-sama kita hadiahkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, mungkin kita boleh sambung kembali soalan kepada Puan Izlina kita. Okey. Soalan seterusnya kepada Puan Izlina. Okey. Pelbagai pujuk rayu dan godaan untuk menyertai syarikat takaful lain tetapi tetap di etika dulu, kini dan selamanya. Ada nasihat untuk semua? Okey, sebenarnya etika takaful ni adalah sebenarnya dari pengendali takaful yang terbesar lah daripada macam kita di bawah ahli kumpulan Maybank. So sebenarnya kita pengendali takaful yang terbesar dan sangat kukuh sebenarnya. Dan saya dah melalui, sekarang saya dah 17 tahun dalam industri ni, dan saya dah lihat macam banyak perubahan dalam etika takaful ni, dan terutama sekarang ni macam etika takaful mengamalkan FIBA kan, Fast and Easy, Best Advice. In fact, macam kita adalah satu-satunya syarikat takaful yang memberikan 5,000 insentif cash COVID. Syarikat lain tak ada pun bagi. Jadi maknanya macam mana kita sebenarnya ahli kumpulan Maybank sangat kukuh, dan etika takaful ni sangat kukuh dan boleh memberikan insentif-insentif sedemikian, dan juga pelbagai macam sistem yang disediakan, dan game juga sekarang ni macam bertambah cepat semua, dan klien pun ada sistem sendiri, sistem app smart, so sangat membantu. Jadi sebenarnya bagi saya dekat syarikat, sebenarnya kat mana-mana syarikat pun sama, dan kita etika takaful ni the biggest macam local company kan, so yang lain is not bukan local company, dan kita memberi banyak macam benefit, banyak manfaat, antaranya macam contohnya daripada segi macam commission, insentif, dan saya sangat cemburu ni ada yang wakil-wakil baru ni, insentif 4C tu memang sebenarnya ya Allah sangat-sangat lumayan, sangat-sangat Kalau lah dulu ada. Sis kan mata duitan kan, nak macam tu ting-ting ni. So jadi kan saya jealous, cemburu. Jadi sebenarnya kalau you all yang perunding-perunding yang baru ataupun belum nak join lagi sesungguh tu, jadi Grab memang sangat bagus. Insentif 4C tu memang sangat membantu, terutama waktu pandemik ni semua, dan saya difahamkan tak ada syarikat lain pun yang menawarkan insentif sedemikian. So I think Etika Takaful is actually a very good company, very established, macam pasaran yang sangat luas. Jadi tak ada ragu-ragu lah, memang tak perlu nak pergi ke syarikat lain ke mana-mana. Memang betul tu, kita memang bagi pelbagai insentif sekarang ni. Okay, so mungkin ada yang kat luar sana yang sedang melihat tak tahu apa tu 4C apa buat Izlina cakap tu. 4C ni adalah 4C Club ni, ejen baru, you submit 4 kes je sebulan. Kita bagi macam-macam. Nak tahu? Join kita orang. Okay, so mungkin ada soalan lagi kepada Puan Izlina. Soalan seterusnya,
Okey, soalan seterusnya. Etika National Career Talk pada hari Sabtu ini. Kenapa wakil-wakil sedia ada di FTA KL Region perlu mengambil peluang dan membawa minimum seorang prospek untuk menghadirinya? Daripada perspektif leader. Okay, so sekarang ni kenapa perlu macam tak kisah sebenarnya daripada segi macam wakil-wakil, daripada segi leader lagi-lagi kena bawa prospek. Dan sebenarnya macam saya cakap tadi, berbalik kepada insentif, etika sebenarnya menyediakan banyak insentif di mana insentif-insentif ni dia tak ada tau dulu. Dia dulu-dulu dia tak ada. Jadi sekarang ni dia ada, contohnya maknanya sebagai seorang wakil pun, maknanya kalau dia ajak rakan-rakan dia masuk bersama-sama dalam industri ni, yang sekiranya ada rakan-rakan dia membuat sales kan, maknanya dia akan dapat insentif 5% ekstra. Di mana katalah kalau dulu kita ajak kawan-kawan ke ramai-ramai kawan-kawan pun tak ada pun, maknanya tak adalah insentif ekstra ni. Jadi sekarang ni ada banyak peluang untuk wakil-wakil sendiri, maknanya bukan semestinya leader tapi sebagai seorang wakil juga boleh macam mengajak rakan-rakan dan sekiranya rakan kita mendapat membuat sales, jadi kita akan dapat extra 5%. Dan National Career Talk tu ada pelbagai macam insentif yang akan dikongsikan oleh pihak etika. Jadi ramai-ramai prospek kena macam hadir dan sebagai wakil-wakil juga kita kena ajak kawan-kawan kita untuk bersama-sama mendengar apakah insentif-insentif. Lagi satu, saya seronok macam dalam industri etika takaful ni sebab kita kalau boleh, kita janganlah kalau kita jangan kaya seorang-seorang. Kita jangan kaya seorang-seorang. Kita kena ajak macam kawan-kawan kita, saudara mara kita, adik-adik kita kaya sama-sama dengan kita. So kita kena ajak ramai-ramai lagi orang semua. Jadi sama-sama kita macam tambah pendapatan dan sama-sama kaya bersama-sama. Kaya bersama-sama kan. Jangan kaya seorang-seorang kan. Tak best lah kaya sama-sama lah. Okay. So soalan seterusnya kepada Puan Izlina kita. Soalan daripada Haji Rosli Rahman. Apa nasihat Puan Hajah untuk ejen baru yang cepat sangat mengalah bila kena reject? Okay, saya satu ialah kita kena ada matlamat yang jelas lah. Matlamat yang jelas maknanya kita nak, macam contohnya kita nak capai apa, pendapatan kita berapa, semasa kita kena ada set target yang jelas. Walaupun ejen baru kita kena set target yang jelas. Lagi satu, saya nak you all ingat statistik ni sebab bila saya macam ingat statistik ni, saya memang akan terus bersemangat sebab saya accountant kan, so by numbers. So tadi berapa orang rakyat Malaysia tadi bantu saya kira rakyat Malaysia dia berapa orang? 32 juta. Okey, 30% je rakyat Malaysia yang ada insurans dan takaful. Bantu saya kira Cap, 30% daripada 32 juta berapa? 9 juta. Nampak tak math saya power tak? 9 juta. Jadi jom kita tolak 32 juta, tolak 9 juta ada berapa orang? 24. Cik, confident. 23. 23 juta. Maknanya sekarang ni 23 juta orang rakyat Malaysia yang langsung tak ada apa-apa perlindungan. Takaful pun tak ada, insurans pun tak ada, langsung tak ada. Dan berita baik Acap di mana 90% daripada 9 juta tu tadi dia punya polisi, dia dah ada insurans dan takaful. Tapi Bank Negara mengatakan 90% daripada 9 juta tu tadi underinsured. Maknanya dia punya polisi tu sangat rendah. Contohnya dia mungkin ada polisi medical yang tinggi. Contohnya kalau dia buat rawatan di hospital dia dapat 1 juta, tapi bila dia meninggal dia cuma hairat kematian dia cuma 20,000 je. Acap contohnya katalah kalau you tinggalkan pada isteri you kan, bila katalah you tak ada, you tinggalkan 20,000. Berapa lama 20,000 tu boleh tahan? Kalau isteri saya 20,000 tu kan, adalah 2 minggu. 2 minggu kan? 2 minggu. 2 minggu kan tak sampai sebulan. Saya pun sehari 2 hari je. Wah saya jeling. Tak cukup Acap. Tak cukup.
cukup. Jadi sebenarnya Aduh. ramai sangat rakyat Malaysia yang sebenarnya tak ada takaful dan underinsured. Jadi saya merayulah, saya menyeru kepada semua wakil-wakil, tak kira saya baru ke lama, kalau seorang tak nak ambil, janganlah nangis berguling-guling, jangan. Sebab kalau kita tolak, maknanya tadi 23 juta dicampurkan dengan berapa tadi? 8 juta, so ada lekat berapa? 23 campur 8 ada berapa jam? 23 31. 21 juta. Maknanya kalau seorang tak ambil, ada berapa lagi? 30 juta 9. So tak perlu nangis berguling-guling semua. Maknanya kalau seorang tak ambil, just some will take, some will not take. So what, just next. Pergi next saja. Next sebab ramai sangat rakyat yang Betul tu. memerlukan. Move on. Kena next. Macam tu kan. Betul tu sangat kan. Sebab apa? Ramai lagi kan. Macam Puan Zina cakap tadi. Ramai lagi. Yang dah ada perlindungan pun tak cukup. Ramai lagi menghadapi situasi macam tu. Cuma kita kena buka mulut je untuk bertanya. Okay? So, okay. Soalan seterusnya. Okay. Soalan terakhir kita pada malam ini. Kepada Puan Zina kita, nasihat untuk penonton-penonton yang sedang mendengar, baik wakil sedia ada atau yang tengah terfikir untuk pilih bisnes ini sebagai second income. Okay. So ini yang pilihan macam yang saya buat semasa saya mula-mula menceburi bidang ni kan. Saya pun start sebagai part time. So yang pertama, samalah, maknanya kita kena tengok potensi pasaran. Maknanya pasaran masih sangat luas. Masih lagi kita masih dalam industri takaful ni, kalau kita panggil tu dia masih peringkat infant. Infant ni baby lah, baby. Dia belum macam mature lagi, dia masih di peringkat infant. Jadi macam potensi pasaran tu sangat luas. Yang kedua, ini adalah satu industri di mana maknanya klien tu kita dapat bila sekali kita sign up customer, macam saya ingat Cik Zulkifli Osman cakap kan, sekali jual untung 72 bulan. So mana ada industri lain yang ada macam tu lah, maknanya setengah tu kalau kita jual sekali hanya dapat sekali je, tapi kita berterusan sampai 72 bulan. So income yang sangat berterusan. Dan yang ketiga, macam yang saya cakap awal tadi, ialah industri ni kalis gawat. Kalis gawat, maksudnya kita dah melalui beberapa kegawatan ekonomi dan terbukti. Maknanya permintaan takaful meningkat. In fact, Bank Negara baru keluarkan macam statistik, permintaan untuk takaful lebih tinggi daripada insurans konvensional untuk tahun 2020, tahun lepas. Walaupun dalam kegawatan ekonomi, tapi permintaan untuk takaful meningkat. Okay. Dan yang keempat ialah dia menawarkan antara komisen yang tertinggi. Saya memang sangat-sangat cemburu lah wakil-wakil baru ni. Dah lah macam ada insentif yang banyak. Lepas tu komisen 40%, 40%. Memang sangat tinggi. Komisen yang antara tertinggi. Kita dah survey dekat pasaran industri-industri yang kat luar sana, memang antara komisen yang tertinggi. Dan yang seterusnya, saya nak nasihatkan sebab sebenarnya industri keuangan ni sangat famous macam di negara luar, macam contoh di US dengan di UK, di mana dia konsepkan freelance, dia professional gig economy. Gig economy ni maknanya dah kurang dah, sebab tak lama lagi kita kena bersedia untuk lebih kepada robotik, maknanya mesin, maknanya robotik macam AI, maknanya tenaga kerja manusia ni akan kurang dan maknanya pekerjaan yang memerlukan makan gaji ni akan berkurang. Jadi kita kena bersedia untuk freelance, maknanya untuk gig ekonomi, maknanya secara berniaga, untuk commission base. Jadi industri keuangan ni sangat sesuai untuk freelancing secara profesional, di mana dia ada peningkatan career. Maknanya bukan hanya you akan hanya sebagai seorang perunding sahaja, tapi you boleh meningkat. Peningkatan career tu maknanya daripada perunding kepada pengurus, kemudian ke pengurus agensi. Maknanya dia adalah kalau saya boleh katakan kita punya industri ni ialah white collar gig economy untuk kalau dekat negara-negara US lah, dan di negara macam US dengan UK, kerjaya perunding keuangan ni antara kerjaya nombor 1 yang dipilih untuk freelance. Maknanya kita kena bersedia berniaga dan commission base, dan kita adalah industri yang sangat profesional. So tu yang saya punya nasihat lah.
Alhamdulillah. Itu antara nasihat-nasihat Puan Izina kita kepada yang sedang memerhati di Facebook dan juga di YouTube. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda semua. Okey. Terima kasih kepada Puan Izina kerana sudi memberikan perkongsian pada malam ini, kan. Sangat-sangat menarik perkongsian yang diucapkan. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga mewakili kru Borak Dahsyat ingin mengucapkan selamat Hari Wanita. Selamat Hari Wanita kepada Puan Izina. Okey. Saya pun nak ucapkan kepada semua yang menonton, semua wanita-wanita, semua selamat Hari Wanita. Sesungguhnya tangan wanita ni yang boleh menggoncang dunia. Kita memang ayun buayan, tapi tangan yang ayun buayan ni boleh menggoncang dunia, insyaAllah. InsyaAllah kan. Buayan pun dah pakai elektrik dah sekarang. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Izina. InsyaAllah kita akan berjumpa sekejap lagi. Okey Puan? Terima kasih. Okey, yang masih lagi menonton, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bersambung lagi kejap lagi. Okey. Sebelum itu sama-sama kita saksikan video champion-champion di Etika Takaful FTA KL Region. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Sally Baharum, Agency Director Etika Family Takaful Berhad. Ini adalah tahun kelima saya bersama Etika Takaful. Apa yang saya suka tentang Etika Takaful? Di sini, saya berpeluang menjana pendapatan 5 angka setiap bulan. Di samping itu, saya juga berpeluang mendapat pengiktirafan bertaraf dunia. So, saya ingin mengajak rakan-rakan di luar sana untuk menyertai Etika Takaful kerana terdapat pelbagai manfaat untuk wakil baru. So guys, jangan lepaskan peluang. Let's join us. Hai, saya Nur Izlina binti Muhammad, pengurus agensi kumpulan untuk Warhamna Consulting Group. Jadi saya telah berkecimpung dalam bidang keuangan dan takaful ni selama 16 tahun. Dan pengalaman saya dalam bidang keuangan dan takaful ni sangat best, di mana saya berpeluang untuk melancong ke lebih 15 buah negara secara percuma, mendapat pendapatan yang diinginkan dan mencapai kereta idaman. Dan saya berpeluang untuk melatih wakil-wakil saya untuk mencapai pendapatan sehingga 5 angka. Best kan? Senang je, terutamanya time COVID ni kita semua secara online. Jadi saya nak ajak anda dekat luar sana, jomlah join kami jadi perunding keuangan dan takaful. Memang best. Hai, saya Ann. Saya masuk bidang takaful sejak tahun 2017. So ini adalah tahun kelima saya. Pengalaman dalam bidang takaful ada pahit dan manis. Manisnya adalah bila saya boleh hantar parents saya pergi umrah. Pahitnya biasalah kan bila kita dapat rejection. Tapi bila compare rejection dengan apa yang kita dapat tu, sebenarnya rejection tu sikit saja. Tak pahit mana pun lah kan. So pesanan kepada ejen-ejen baru dari luar sana, stay strong. I know you can do it. Assalamualaikum, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Surya Hussain dan saya merupakan Financial Advisor di Etika Takaful. Saya telah membina kerjaya saya bersama Etika selama lebih dari 1 tahun di bawah naungan Al-Faiz Agency KL Region. Pengalaman saya dalam takaful ini, saya lebih banyak berjumpa dengan orang untuk mentakafulkan mereka, berkongsi ilmu dan manfaat supaya mereka nampak akan faedah dan kemanisan takaful itu sendiri. Kejayaan yang sebenar adalah apabila anda menjadikan orang lain berjaya. Jadi marilah bersama-sama kami membina kejayaan anda dalam takaful dan kami ada solusinya. Mereka telah berjaya, kini masa anda. Itu dia tadi video champion-champion dekat Etika. So kalau you boleh tengok di kala pandemik pun champion-champion dekat Etika ni
tak ada masalah nak buat bisnes kan. Ada yang tadi close beratus-ratus ribu, berjuta-juta. Okay. So, jangan buang masa, jangan ambil keputusan yang lama. Kepada anda yang berminat untuk join kami di Etika, okay, anda boleh get back balik kepada rakan-rakan anda yang share live video ini. Ataupun anda kalau katakan ingin mendapatkan maklumat yang lebih terperinci, boleh scan dan follow kita FTAK Region di Telegram untuk dapatkan informasi-informasi tentang takaful. Okay. So, setakat itu saja Borak Dahsyat pada minggu ini. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Kita jumpa minggu hadapan di episod yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.